Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk hadir salat berjemaah dan diberikan kesihatan. Yang ini sekadar perkongsian. Beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan ni, ibu mertua saya ditimpa stroke, katakan macam tu. Saya just nak bagi contoh. Ibu mertua saya ditimpa stroke, sehinggakan Allah Ta'ala tarik sebahagian daripada belah kiri dia. Sehinggakan pada minggu pertama lah, kita dah minggu kedua dah ni, hari ke-10 dah. Allah Ta'ala tarik lagi sekali, kena lagi sekali stroke. Sehinggakan terlantar maknanya berada dalam keadaan koma dan sebagainya. Saya sekadar nak berkongsi bagaimana Allah Ta'ala masih lagi beri kita peluang. Pada Ramadan yang sebelum ni, perbincangan mengenai tentang perkara ni ditekankan juga Allah Ta'ala bagi kita peluang kesihatan untuk hadir, bahkan ramai pagi ni alhamdulillah untuk salat berjemaah bersama. Ini adalah satu perkara yang mesti disyukuri, nikmat yang Allah Ta'ala ataupun Rasulullah sebut selalu manusia lupakan adalah sihat wal faragh. Memang nikmat kesihatan ni satu perkara yang manusia tak sedar sehinggalah bila dia dah terlantar di hospital. Dan bila dah terlantar di hospital, nikmat kesihatan tu tak boleh nak dibayar dengan jutaan ringgit akaun yang ada dalam akaun kita. Perasan kan? Mana kadang-kadang diorang ni ada berjuta duit ataupun beratus ribu duit dalam akaun, tapi once Allah Ta'ala tarik kekuatan ataupun nikmat kesihatan tu, nilai duit yang ada dalam akaun dia tu tak boleh nak bayar balik kesihatan yang Allah Ta'ala telah beri kepada dia sebelum daripada itu. Jadi waktu itulah kadang-kadang baru kita teringat tentang kelebihan ataupun kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi yang ini adalah satu nikmat yang perlu disyukuri. Tentang kesihatan adalah satu perkara, ni mukadimah tentang perbincangan kita pada pagi ini. Kemudian perkara yang kedua juga suka juga untuk saya bincangkan juga adalah ayat yang dibaca oleh imam pagi ni. Ayat yang dibaca oleh imam pagi ni, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala minta kita hafizu ala salawat. Allah Ta'ala minta kita jaga salat. Was salatil wusta, kemudian Allah Ta'ala tekankan tentang salat pertengahan ni. Menurut Sayyidatina Aisyah, salatul wusta ni dimaksudkan dengan salatul asar. Salatul asar maknanya Allah Ta'ala spesifikkan ada solat-solat yang dalam sebuah hadis pun Rasulullah kata ada orang yang suka melewatkan waktu asarnya sehingga dah nak terbenam matahari baru dia nak solat. Lalu Rasulullah kata itu adalah ciri-ciri orang munafik, kerana dah hujung-hujung nak solat, dah hujung-hujung nak habis tu baru dia mendirikan solat. Poin saya bukan kat situ. Poin saya adalah konteks ayat hafizu ala salawati was salatil wusta ni. Saya cari Quran ya. Hafizu ala salawati was salat, tak apa saya buka Quran guys ya. Hafizu ala salawati was salatil wusta ni, dia punya location ayat tu adalah di antara perbincangan beristiwa talak. Talak ni adalah isu perceraian. Terima kasih ya. Kalau tuan-puan buka hujung daripada suratul Baqarah, hujung daripada juzuk yang pertama, Allah Ta'ala cerita tentang hafizu ala salawati was salatil wusta ni. Ianya adalah ayat yang berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, isu-isu tentang talak. Talak ni maksudnya isu perceraian. Allah Ta'ala bincangkan isu perceraian panjang. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Allah Ta'ala cerita panjang tentang talak.
tengah-tengah cerita tentang talak tu, tiba-tiba Allah Ta'ala cerita tentang salat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tengok perbincangan tentang talak ni makan 2 muka surat. Wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna, sampai Allah Ta'ala ceritakan tentang ayat-ayat mengenai tentang talak. Tiga muka surat ataupun hampir 4 muka surat cerita tentang talak sahaja. Cerita tentang talak sahaja. Habis nak cerita tentang talak, Allah Ta'ala tiba-tiba peringatkan tentang salat. Yang ni banyak kali yang kita orang terlibat dalam penulisan tafsir, ada beberapa location ataupun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kadang-kadang tidak berkait dengan perbincangan sebelumnya. Rasanya nampak macam tu. Allah Ta'ala tengah cerita tentang perang, tiba-tiba dalam cerita perang ada zakat. Allah Ta'ala tengah cerita tentang benda lain, tiba-tiba tengah-tengah tu, yang ni ada saya buat satu kerja kita panggil ayat penampan, buffering verses. Seakan-akannya Allah Ta'ala bufferkan tengah-tengah tu ada cerita benda lain. Dalam 4 muka surat cerita tentang talak ni, tiba-tiba tengah tu Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati wa salatil wusta, jaga salat. Jadi bila kita kaji ataupun kita tengok kenapa tengah cerita tentang hukum talak, orang yang diceraikan ni macam mana, berapa hukum tentang talak dan sebagainya, tentang hangat perbincangan isu perceraian, tiba-tiba Allah Ta'ala cerita tentang salat. Jadi ulama' huraikan macam-macam penafsiran. Salah satunya adalah dia menceritakan tentang talak ni urusan Al-Imam Biqai sebagai contoh. Al-Imam Biqai kata urusan talak ni adalah urusan yang memenatkan mental dan fizikal. Orang yang nak bercerai ni hari ni ramai. Bukan cerita artis, tapi nak ceritanya isu rentetan kepada perkara yang membawa kepada perceraian adalah sangat banyak sehingga menyebabkan fizikal dan mental dia mungkin tertekan. Lalu di tengah-tengah perbincangan mengenai tentang talak, Allah Ta'ala ingatkan tentang salat. Jadi Al-Imam Biqai menyatakan seakan-akannya urusan kekeluargaan ini dalam banyak aspek tunjangnya juga sebenarnya adalah salat. Maknanya kita yang membina suasana, mengajak ahli keluarga kita salat, seakan tapi tak mustahil pun orang yang jaga salat akan bercerai pun tak mustahil. Tetapi di pertengahan perbincangan mengenai tentang talak, Allah Ta'ala tiba-tiba ingatkan tentang kekusutan talak. Nak bercerai ni penat tuan-tuan. Dengan suami isteri itu, dengan pergaduhan mereka, dengan urusan anak, dengan orang luar cakap macam-macam dan sebagainya, akhirnya kita tertekan. Even mungkin ada yang stres disebabkan kerana perkara tersebut. Tapi dalam peristiwa ataupun perkara ni Allah Ta'ala kembali kepada perbincangan yang panjang tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian Allah Ta'ala masuk walil mutallaqati mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Cerita tentang perceraian ni, isu-isu dalam rumah tangga sebenarnya tunjangnya barangkali diikat juga dengan salat. Diajak anak-anak tu salat ataupun diajak isteri tu sekali salat. Dalam buku ni saya tak pasti buku ni Dr. Yusof ada bawa ke sini. Saya ada tulis tentang 40 hadis berkaitan puasa dan Ramadan. Dalam buku ni saya ada kongsikan mengenai tentang bagaimana Sayyidina Abu Hurairah, yang mana dia seorang tabi'i yang datang ke rumah dia, tidur di rumah dia, dan dia mendapati Abu Hurairah ni bergilir-gilir dengan isterinya dan anaknya untuk qiyamul lail. Maknanya 1/3 daripada malam Abu Hurairah akan bangun mendirikan qiyamul lail. Kemudian 1/3 yang kedua diberikan pula kepada isterinya. Bahkan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah kata rahimallahu rajulan qamal lail. Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki yang bangun malam dan dia mendirikan qiyamul lail, fa aiqadha ahlah, dan kemudian dia mengejutkan isteri dia. Memang dia sebahagian daripada sunnah Rasulullah. Ikatan pasangan suami dan isteri itu diajak salat bersama, diajak pergi surau bersama, diajak pergi masjid bersama. Kalau zaman PKP itu solat jemaah bersama, solat raya pun bersama. Dalam PKP tak pernah jadi khatib boleh jadi khatib. Jangan main-main penangan PKP itu, semua orang boleh jadi imam solat raya dan jadi khatib tu sendiri.
Bahkan kalau ada isu-isu pergaduhan, saya teringat bagaimana Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Satu hari Rasulullah datang ke rumah Sayyidatina Aisyah. Datang ke rumah Sayyidatina Aisyah. Aisyah baru sahaja selesai bergaduh dengan Sayyidina Ali. Siapa yang pernah dengar kisah ni? Anda nak ceritanya, isu perselisihan suami isteri ni akan berlaku. Apa yang digambarkan dalam drama tentang cinta-cinta ni semua bukan menjejak kepada realiti sangat. Yang realitinya adalah hari-hari kita bergaduh. Barangkali hari-hari kita bergaduh. Sehingga kan dia berlaku dalam kalangan ahli keluarga Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Lalu Rasulullah SAW tanya kepada Fatimah, "Aina Ali?" Mana Ali? Mana menantu aku, sepupu aku Ali? Lalu Fatimah cerita, dia kata, "Anak, sesungguhnya antara aku dengan dia tadi ada sedikit perselisihan." Lalu dia keluar daripada rumah. Lalu Rasulullah panggil sahabat, dia kata, "Cari Ali." Kat mana Ali pergi? Hadis ni antara hadis yang saya suka. Sebab daripada hadis ni lah kita panggil Sayyidina Ali tu sebagai Abu Turab. Abu Turab ni ayah kepada pasir. Kerana bila Rasulullah sahabat ceritakan kepada Rasulullah bahawa Sayyidina Ali ada di masjid. Sayyidina Ali ada di masjid. Lalu Rasulullah pergi ke masjid dan Sayyidina Ali sedang berbaring dan dia berdebu kerana pasir yang meliputi tubuh dia, dia berbaring dalam masjid tu tadi. Lalu Rasulullah Rasulullah tepuk ataupun kibas pasir tu tadi, dan Rasulullah kata, "Qum ya Abu Turab." Bangunlah ayah kepada pasir. Bangunlah ayah kepada pasir ni maksudnya kerana keadaan dia yang berdebu. Jadi siapa yang pernah dengar gelaran Sayyidina Ali ni sebagai, selain daripada dipanggil sebagai Abul Hasan, dia juga dikenali sebagai Abu Turab, ayah kepada pasir, kerana isu tu tadi dia baring dan tak tahulah dia berguling ke dan dia baring begitu sehingga menyebabkan dia dipanggil oleh Rasulullah sebagai Abu Turab. Poin saya di sini adalah apabila berlakunya perselisihan antara suami dan isteri itu sendiri, dan kita tengok sendiri bagaimana Sayyidina Ali apabila bergaduh dengan isterinya, dia pergi ke masjid. Kan? Dia bukan pergi ke Facebook. yang berlaku hari ini adalah peristiwa yang berlaku dicanang dalam Facebook dan dia tak menyelesaikan banyak masalah pun. Bahkan dia mungkin mengundang lebih banyak masalah, betul tak? Dia kita cerita kat Facebook tak selesai tak? Kerana dalam Facebook ni terlalu ramai pakar. Semua orang pakar dalam Facebook ni. Dia boleh komen macam-macam kerana semua orang jadi pakar. Ada isu ekonomi, semua orang jadi pakar ekonomi. Semua orang boleh bincang tentang perkara-perkara ni. Tak masuk bincang lagi tuan-tuan. Saya nak buka kitab ni tentang bincang. Saya nak ceritanya tentang ayat yang disentuh tu tadi, bagaimana isu-isu dalam rumah tangga juga berlaku pada zaman para sahabat. Isu zihar yang dalam surah Mujadilah atau Mujadalah dan sebagainya. Tapi perkara ni adalah mengingatkan kita bagaimana tunjang salat itu sendiri. Sehingga kan Rasulullah sekalipun telah berkahwin, baginda sendiri ataupun anaknya Fatimah telah berkahwin, baginda sendiri yang pergi ke rumah Fatimah dan kejutkan Fatimah ataupun panggil as-salah ketika tiba masanya, menunjukkan bagaimana Rasulullah menekankan perihal salat. Ada seorang tabi'i namanya Sa'id bin Musayyib, salah seorang lah, sama ada Sa'id bin Musayyib ataupun Hasan al-Basri. Kalau tak silap saya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni sehinggakan dia memperbanyakkan salat dia untuk anak dia pun ada juga. Dia kata, "La akthiru hadha li ajlika." Aku memperbanyakkan salat ni untuk engkau. Dia cakap dengan anak dia begitu. Kenapa datang ni begini? Kerana diambil daripada ayat yang kan kita setiap Jumaat kita baca suratul Kahfi, betul? Hari Jumaat kita pun baca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi Allah Ta'ala ada cerita, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Kan Nabi Khadir nanti dia ada rubuhkan satu jidar, satu dinding. Wa ammal jidar bukan, dia tegakkan satu dinding yang mana yang dinding tu di bawahnya ada harta karun. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun lahuma. Bawah dinding tu ada satu harta karun untuk dua orang anak yatim.
Dan Nabi Khadir kata dalam suratul Kahfi tu, wa kana li ghulamaini yatimaini, untuk dua orang anak yatim, wa kana abuhuma salihah, dan ayah mereka berdua adalah ayah yang saleh. Ayah mereka berdua adalah ayah yang saleh. Sebahagian ulama menghuraikan ayat ni menyatakan ayah yang saleh Allah Ta'ala pelihara anak dia. Ayah yang saleh Allah Ta'ala pelihara anak dia. Sebab tu Sa'id bin Musayyib tu tadi dia kata, aku dirikan salat ni supaya perbanyakkan salat lagi. Kalau aku meninggal esok, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara engkau. Sekarang ni ayah dia dah tak ada. Bila ayah dia dah tak ada tu tadi, Allah Ta'ala takdirkan dia, Allah Ta'ala pelihara sehingga harta anak yatim tu tadi pun Allah Ta'ala pelihara. Maknanya kalau kita nak Allah Ta'ala pelihara anak kita, kita sendiri yang pelihara diri kita dengan salat. Kita pelihara diri kita dengan solat, maknanya dengan memperelokkan solat kita, solat dengan pasangan dan isteri kita, solat dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara anak-anak kita, sebab kita tak tahu lepas ni apa yang akan berlaku. Sehingga kan kalau kita boleh nasihat perkara yang baik kepada anak kita, kita nasihat perkara yang baik kepada anak kita, kerana nasihat ni tak semestinya diikutinya semasa dia hidup. Barangkali lepas meninggal baru dia amalkan, nanti ilmu yang kita berikan kepada anak kita tu tadi dapat kembali kepada kita. Ini mengenai tentang sedikit muqaddimah ni lah, muqaddimah daripada ayat hafizu ala salawati wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Hari ini sebenarnya saya nak bincang mengenai tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Jadi ni poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi adalah mengenai tentang nikmat kesihatan, satu perkara yang perlu kita syukuri. Yang perkara kedua kita ambil mengenai tentang ayat hafizu ala salawati wa salatul wusta. Jaga tentang salat, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan perkara salat ni dalam urusan perceraian. Agak menarik juga, kerana dalam banyak perbincangan mengenai tentang talak lebih kurang 4 muka tu, tengah-tengah dia tu ada ayat mengenai tentang salat. Perkara yang ketiga adalah perbincangan mengenai tentang Syahrul Ramadan, iaitu Syahrul Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Menarik kalau tuan-puan perhatikan dalam surah Baqarah ni juga tadi, yang mana Allah Ta'ala bila sebutkan, bila kita nak introduce tentang seseorang, kita akan sebut tentang perkara yang paling kita nak dia kenal dia. Yang ini anak saya, dia belajar perubatan, katakan macam tu kan. Maknanya kita nak kenalkan pada orang bahawa dia adalah anak kita seorang doktor, katakan macam tu. Ataupun ini adalah rumah saya, dia macam-macam lah kita ceritakan tentang perkara yang kita nak dikenalkan mengenai tentang seseorang itu tadi, apa ciri utama yang kita nak ceritakan tentang dia. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala perkenalkan Ramadan dengan dalam Al-Quran Allah Ta'ala perkenalkan Ramadan dengan Quran dahulu, baru puasa. Kalau tuan-puan buka kepada ayat yang 185 ni, Syahrul Ramadan, kita biasa ulang ayat ni dah dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala cerita tentang Quran dulu, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru Allah Ta'ala cerita tentang puasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang dah nampak anak bulan, barulah puasa. Jadi turutan dia penceritaan tentang bulan Ramadan. Perkataan Ramadan ni dalam Quran disebut sekali sahaja. Kalipun Quran tu Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan juga, Lailatul Qadar. Tapi perkataan Ramadan ni hanya sekali, kalau tak silap saya, dalam surah Al-Baqarah ni. Ataupun Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran ni pada malam dia diberkati. Ataupun malam yang diberkati. Tapi Allah Ta'ala cerita tentang Ramadan ni, Allah Ta'ala akan ucap ataupun Allah Ta'ala sebutkan perkara pertama mengenai tentang Ramadan ni adalah Al-Quran. Bila cerita tentang Al-Quran ni, maknanya nak jadi gambaran kepada kita pada zaman salafus salih terdahulu, memang Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Yang ni saya kira tuan-puan dah biasa dengar dah, mengenai tentang bagaimana salafus salih ni dengan Al-Quran adalah satu perkara yang tidak terpisah. Maknanya mereka memang menjadikan Ramadan ni sebagai bulan Al-Quran. Kisah yang mungkin tuan-puan biasa dengar tentang kisah Imam Malik. Imam Malik ni digelar sebagai Al-Imam Darul Hijrah, imam kepada negeri hijrah tu tadi. Bahkan dia adalah imam yang berpegang kuat kepada sunnah itu sendiri. Al-Imam Malik itu sendiri terkenal dengan dia adalah seorang yang mengajar hadis Nabi ataupun mengajar sunnah Nabi. Penghormatan dia kepada Rasulullah, yang ni tuan-puan biasa dengar. Kalau pergi Madinah ataupun kalau
Kalau saya bawa orang pergi umrah pun kita cerita perkara ni tentang Al-Imam Malik ni. Salah satu nak menunjukkan ketinggian penghormatannya kepada Rasulullah, dia tidak menunggang di Madinah. Kisah yang tuan-puan biasa dengar, kisah yang Al-Imam Malik tidak menunggang di Madinah. Apabila ditanya, sebahagian Imam Samhudi kalau tak silap saya meriwayatkan, dia kata apabila ditanya tentang Al-Imam Malik kenapa tak menunggang di Madinah, Al-Imam Malik kata kerana aku tidak mahu duduk di atas tunggangan yang menghenjakkan kuku kakinya di atas tanah yang bersemadi di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tinggi penghormatan Imam Malik kepada Rasulullah tu sampaikan tak nak menunggang binatang di Madinah kerana binatang itu akan menghenjakkan kakinya ke atas tanah yang bersemadi ataupun memijak. Ada yang sebahagian riwayat menyatakan barangkali ditafsirkan sedemikian kerana tidak mahu memijak bekas-bekas tapak kaki para sahabat dan Rasulullah, macam-macam penafsirannya, tetapi menggambarkan ketinggian penghormatan yang Al-Imam Malik berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang lain cerita yang Al-Imam Malik ni baca hadis sampai merah muka. Dengar yang Al-Imam Malik, saya mungkin tuan-tuan pernah dengar yang dibaca hadis sampai merah mukanya. Kan dia mengajar kitab Muwatta tu tadi. Dan apabila ditanya kenapa, kerana ketika dibacakan hadis tu dia disengat oleh binatang yang berbisa sama ada kala jengking dan sebagainya, tapi dia masih lagi mempertahankan ataupun penghormatan dia membaca hadis tu tadi, sehingga tidak dialih ataupun dia masih lagi berkeras dalam keadaan yang sedemikian. Ditanya oleh pelajarnya, dikatakan sedemikian begitu, maknanya kerana dia dalam keadaan yang sedemikian masih lagi dia menghormati Rasulullah. Pembacaan hadis tu dianggap seperti berbicara ataupun bertutur dengan Rasulullah. Bahkan kalau dia mengaji Muwatta Malik tu sendiri, dia pernah marah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah anak murid kepada Imam Malik. Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ini kalau dalam riwayat kata dia bermain dengan tangan dia. Kalau hari ni kita bermain dengan handphone, katakan macam tu. Yang ni dia bermain dengan tangan dia. Lalu Imam Malik tanya, kau buat apa wahai Syafi'i? Syafi'i kata, aku ni adalah seorang pelajar yang miskin, tak ada benda dan tak ada alat tulisan, lalu aku tulis atas tapak tangan aku. Kisah yang famous, masyhur juga. Lalu Imam Malik kata, engkau cuba baca apa yang kau tulis kat tangan kau tu. Imam Syafi'i baca. Imam Syafi'i ni salah seorangnya, kelebihan ni adalah kuat, hafazan dia sangat kuat, sehingga Imam Malik kagum dan Imam Malik kata, engkau telah diberikan cahaya, jadi jangan padam cahaya engkau tu, cahaya hati kau tu dengan maksiat yang kau lakukan. Imam Malik cerita. Maknanya penghormatan Imam Malik kepada hadis ni sangat tinggi dalam banyak peristiwa ataupun dalam banyak riwayat yang menyebut tentang hadis. Tapi bila sampai bulan Ramadan, bila sampai sahaja bulan Ramadan, Imam Malik meninggalkan hadis. Imam Malik meninggalkan hadis, bahkan fokus kepada bacaan Al-Quran. Mana nak menunjukkan ketinggian ataupun fokus kepada bulan Ramadan ni, sama yang macam disebutkan dalam Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Al-Quran ni sendiri adalah tentang bulan Al-Quran tu sendiri. Yang mana Al-Imam Syafi'i dikatakan oleh Al-Imam Zahabi, kalau tak silap saya, dalam kitab Syiar A'lam Nubala, menceritakan bagaimana apabila sampai sahaja bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i boleh khatam sehingga 60 kali, sittina marrah kalau tak silap saya. 60 kali ni umpamanya seperti khatam 2 kali sehari lah. Khatam 2 kali sehari. Saya teringat Syekh Said Kamali. Ada orang tanya dia, logik ke satu hari khatam satu Quran? Ada orang tanya dia, logik ke khatam satu hari satu Quran? Orang tu kena marah terus dalam video ceramah tu, orang tu kena marah. Dia kata yang tak bolehnya kita. Betul tak? Yang tak bolehnya kita. Kalau siapa yang ada hantar anak pergi ke tahfiz, dia boleh tengok sebenarnya budak-budak ni boleh mengulang satu hari sekali Quran. Siapa yang ambil syahadah aliyah, syahadah aliyah ni maksudnya sijil tertinggi tahfiz tu, dia kena ulang Quran tanpa kesalahan dalam bilangan tertentu. Man tak boleh 3 kali salah ke sebagainya, tapi dia boleh ulang daripada sebelum subuh tu sampai ke isyak, habis satu Quran. Mana itu separuh hari lah. Mana kalau 24 jam, 12 jam lah daripada subuh tu, daripada 5 pagi ke sampai 5 petang ke, ataupun 5 pagi sampai ke 8 malam ke, mereka boleh tamatkan satu hari pengajian Quran tanpa melihat kepada Al-Quran, syahadah aliyah lah. Maknanya memang dia baca Quran tu tanpa tengok Quran satu hari, tanpa kesalahan yang banyak, tanpa kesalahan yang banyak itu tadi. Lalu dia lihat kat sini, maknanya tak mustahil pun
Tak mustahil pun, maknanya seseorang tu boleh habis baca Al-Quran dalam tempoh sehari. Cuma sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak galakkan. Nak saya bacakan sedikit hadis ni, perbincangan yang ada dalam Quran ni. Kerana Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Amru, dia kata iqra'il Quran fi syahr. Rasulullah kata kepada Sayyidina Abdullah bin Amru, sebenarnya baca Quran ni sebulan, kalau boleh habis khatam sebulan sekali. Bukan sunnahnya baca Al-Quran pada bulan Ramadan sahaja kena khatam sekali. Kalau menurut Syekh Uthman Khamis, setiap bulan sepatutnya kalau boleh khatam Al-Quran. Kerana Rasulullah kata iqra'il Qur'ana fi syahri. Maknanya baca Al-Quran khatam sekali dalam sebulan. Tapi Abdullah bin Amru ni orangnya rajin ibadah. Orang yang sangat zuhud dan rajin beribadah. Lalu Abdullah bin Amru kata, aku boleh baca lebih daripada tu. Dia kata qala inni ajdu quwwah. Dia kata aku boleh baca lebih daripada tu, lebih sekali pun boleh dalam satu bulan. Lalu Rasul kata iqra' fi 20. Bacalah kalau macam tu, khatamlah 20 kali dalam masa 20 hari. Lalu Abdullah bin Amru kata inni ajidu quwwah, aku boleh lebih daripada tu. Lalu Rasul kata iqra' fi 15. Bacalah maknanya sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu sahaja. Maknanya khatamlah sebulan, bolehlah 2 kali. Lalu Abdullah bin Amru kata lagi perkara yang sama, aku mempunyai kekuatan Rasulullah. Lalu Rasul kata baca 10 hari. Kemudian bila dia kata begitu juga, Rasul kata iqra' fi 7. Bacalah dalam tempoh seminggu, wala tazidanna ala dhalik. Jangan lebih daripada itu. Jangan lebih daripada itu. Maknanya sebaik-baik khatam adalah dalam tempoh seminggu, berdasarkan hadis daripada Rasulullah dari riwayat Abu Daud ni tadi. Jadi macam mana dengan yang Al-Imam Syafi'i itu baca sampai 60 kali dalam sebulan? Nah, jadi yang ni dibincangkan oleh ulama. Al-Imam Nawawi kata yang ni bukanlah larangan yang berbentuk tahrim, bukanlah larangan yang berbentuk pengharaman, hanyalah sebagai bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia membimbing supaya manusia itu baca Al-Quran dengan kefahaman. Bukanlah maknanya baca nak cepat khatam sahaja. Baguslah boleh khatam Al-Quran. Bahkan ulama kata memang sebaiknya baca Al-Quran tu memang bagi habis dalam bulan Ramadan. Tetapi yang sebaiknya juga berdasarkan hadis ini adalah baca dengan kita mengambil pengajaran apa yang ada diriwayatkan ataupun direkodkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik. Ini mengenai sedikit sebanyak mengenai tentang Al-Quran. Sebenarnya sedikit sebanyak mengenai tentang Al-Quran. Perbincangan kita yang ketiga ni sama juga tadi mengenai tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perkara yang juga saya nak kongsikan pada tuan-puan sebenarnya yang utamanya pada pagi ini adalah mengenai tentang bagaimana penurunan Al-Quran itu sendiri. Kerana nanti dalam 17 Ramadan kan, dalam 17 Ramadan kita akan melalui ataupun kita akan menyambut peristiwa mengenai tentang penurunan Al-Quran ataupun kita panggil sebagai nuzul Al-Quran. Peristiwa tentang nuzul Al-Quran, yang mana kalau di sini di dalam kitab ini saya tulis mengenai tentang perkara pertama ataupun bagaimana penurunan wahyu itu berlaku pada kali yang pertama. Yang ini yang sebenarnya hadis mengenai tentang perkara pertama yang diturunkan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah ni berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku dalam bulan Ramadan yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sebuah hadis yang panjang. Dah pukul 7, saya ringkaskan sikit. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah menyebutkan mengenai tentang awal. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Cuma siapa yang belajar hadis, dia akan dapati hadis ni ada sedikit keganjilan. Hadis ni ada sedikit keganjilan kerana peristiwa penurunan Quran tu berlaku ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Berusia 40 tahun. Rasulullah kahwin dengan Aisyah sebelum hijrah dalam lebih kurang 2 tahun atau 3 tahun sebelum berlakunya hijrah, ketika usia Rasulullah 53 tahun. Ketika itu Aisyah usianya baru 6 tahun. Rasulullah duduk dengan dia nanti 9 tahun di Madinah ketika usia Aisyah 9 tahun. Kalau kita consider yang Rasulullah kahwin dengan Aisyah sebelum beberapa tahun sebelum hijrah dan ketika itu usia Aisyah 6 tahun, dalam erti kata yang lain, Aisyah tak lahir lagi ketika wahyu diturunkan.
Aisyah tak lahir lagi ketika diturunkan. Jadi macam mana Aisyah riwayatkan hadis ni dalam keadaan dia belum dilahirkan lagi? Dalam keadaan dia belum dilahirkan lagi. Hadis ni kita panggil mursal sahabi kalau tak silap saya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dalam keadaan dia tidak ada pun ke dalam kejadian ataupun episod peristiwa yang berlaku tersebut. Hadis ni dipanggil sedemikian barangkali memang Aisyah ni Rasulullah sendiri yang cerita kepada dia, ataupun ayah dia sendiri yang cerita kepada dia, tapi kebarangkalian besarnya tu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ceritakan kepada dia. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Ketika penurunan yang pertama turun wahyu tu, yang berlaku kepada Rasulullah adalah Rasul melihat mimpi yang benar tu tadi. Ru'ya as-sadiqah fi naumi fa kana la yara illa mithlu ja'at mithlu falaqus subhi. Rasulullah telah mula melihat seperti cahaya falak subuh tu datang ketika nampak selama, kalau tak silap saya, selama 6 bulan ataupun beberapa bulan sebelum datangnya wahyu. Dan ketika itu fakana ya'ti Hira, ketika itu Rasulullah datang berulang alik ke gua Hira, fayatahannathu fihi, dan Rasulullah beribadah dalam gua Hira dan berulang alik ta'abbudi layali zawatul adad, yang mana Rasulullah akan beribadah ataupun mengasingkan diri pada bulan Ramadan ataupun pada ketika itu, sehinggalah datang kepadanya izja'ahul haq hatta ja'ahul haq wa huwa fi gharin Hira, dan dia didatangkan kepadanya kebenaran ketika mana dia di dalam gua Hira. Kemudian faja'ahul malak fihi faqala iqra, faqala an-nabi ma ana biqari. Kisah ni adalah kisah yang masyhur. Tuan-puan semua pernah dengar bila mana Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril kata kepada Rasulullah, iqra. Ini wahyu yang pertama kan, iqra. Maka Rasulullah kata ma ana biqari. Rasulullah kata aku tak reti membaca. Lalu Rasulullah cerita fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-juhda fa arsalani. Lalu fa akhadhani, Jibril datang peluk aku, fa ghattani, liputi aku, hatta balagha minni al-juhda, sehingga aku rasa sesak. Dan kemudian fa'arsalani, thumma arsalani, kemudian dilepaskan aku. Jadi waktu ajar hadis ni kepada pelajar, saya tanya kepada mereka, kenapa Jibril kena peluk Rasulullah? Tak boleh ke Jibril berkata kepada Rasulullah, iqra? Lalu Rasulullah kata, ma ana biqari, aku tak reti baca. Lalu Jibril pun kata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Boleh kan? Kenapa kena peluk? Kenapa Jibril? Kenapa dalam hadis ni kan, antara perkara yang mungkin kita bincang, mungkin kita tak bincang tapi menarik juga. Kenapa Jibril peluk Rasulullah hatta balagha minnil juhda? Rasulullah kata sehingga aku rasa sesak. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan aku. Kemudian dia kata lagi iqra. Rasulullah kata ma ana biqari. Kan ulang 3 kali benda tu kan. Sampai dah 3 kali barulah Rasulullah kata iqra bismi rabbik. Barulah Jibril kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kalau kita tengok pun dalam perbahasan ulama, tak banyak juga yang menceritakan tentang bagaimana ataupun kenapa hikmahnya berlaku pelukan tu tadi sehingga Rasulullah merasakan sesak nafasnya tu tadi. Jadi ini teori Sanusi lah. Teori Sanusi ni teori saya sendirilah. Saya syarah hadis ni kepada pelajar, jadi saya buat teori saya sendiri. Sama macam peristiwa Isra' Mi'raj. Ada beberapa insiden dalam peristiwa Rasulullah ni digambarkan dia, ini teori Sanusi saya cakap macam tadi. Maknanya berlaku pelukan tu adalah bagi menggambarkan peristiwa tu berlaku secara fizikal. Kerana 6 bulan yang awal tu tadi Rasulullah didatangi wahyu tu, awwaluma budi'a minat, perkara pertama yang datang kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Rasulullah hanya melihat cahaya subuh itu saja, cahaya falak, cahaya fajar subuh itu tadi. Tapi bila turunnya Jibril, perkara tu dah bukan mimpi dah. Ini bukan ujian macam cerita Piramli tu. Ini bukan ujian, ini betul-betul punya memang Rasulullah jadi, Rasulullah terasa dirinya itu dipeluk. Kerana kalau dicakap dia diturunkan wahyu sahaja malam tadi, mungkin dia akan kata Muhammad kau ni mungkin mimpi je malam tadi, didatangi oleh malaikat. Kan? Didatangi oleh malaikat, tetapi ini bukan mimpi, sehingga Rasulullah balik dalam keadaan menggigil. Kalau dengan pelajar, saya suka gambarkan orang yang kena tindih. Pernah kena tindih?
Kan? Ada insiden asrama, siapa yang masuk asrama kan, kita semua pernah belajar di asrama dulu. Ada kawan-kawan kita yang pernah kena tindih. Ada satu insiden tu aneh sikit. Saya belajar kat Mesir dulu. Kemudian PhD-nya saya buat di UK, di Birmingham. Waktu berada di Birmingham tu, ini ada peristiwa aneh sikit lah pada saya. Kawan saya cerita, dia kata, ni teori dia pula. Dia sekarang ni dah jadi imam dekat salah sebuah universiti lah di Semenanjung. Dia kata orang yang kena tindih ni, yang kena hempap waktu tidur dengan jin ni, saya tak belajar ruqyah dan sebagainya, tuan-puan jangan nak jemput saya just nak cerita aja. Orang yang kena tindih ni, dia kata dia meninggalkan kesan. Ni teori dia lah, tak tahulah kesan bau ke apa ke, tapi dia meninggalkan kesan kepada seseorang tu. Sebab dia kata waktu ana belajar dia orang Pening, waktu belajar di Pening kat sekolah, dia kena tindih. Kemudian bila dia pergi Mesir sama dengan saya, dia kena tindih lagi. Kemudian waktu kami sama-sama pergi ke UK, dia kena tindih dekat UK lagi. Jadi dia kata, takkan jin tu naik ke atas bang? Takkan jin tu naik ke atas bang? Jadi dia tak boleh nak memikirkan perkara tu. Jadi dia kata mungkin orang yang kena tindih ni tinggalkan kesan. Dia just nak cerita. Sampai kat UK pun dia kena. Tak kisahlah kena. Saya just nak gambar kepada pelajar, bila seseorang tu kena tindih tu tadi, dia rasa benda tu mimpi ataupun fizikal. Dia rasa mimpi atau fizikal, dia akan rasa sesak ataupun dia akan rasa benda ni fizikal, bukan mimpi. Kan? Dia bukan mimpi, perkara yang datang. Maknanya tak mustahil pun kalau Jibril tu datang tapi nak menggambarkan insiden tu berlaku secara fizikal. Sama macam Isra' Mi'raj. Waktu Rasulullah diisra'kan tu, kenapa dia dihantar dulu ke Masjidil Aqsa? Kan? Dia dihantar dulu ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit. Tak boleh ke daripada Masjidil Haram tu dia naik ke langit? Boleh aja. Betul? Kan? Boleh aja dia naik, tetapi barangkali hikmah dipindahkan juga ke Masjidil Aqsa tu adalah bagi menampakkan perjalanan tu memang berlaku secara fizikal. Kerana balik daripada Aqsa tu nanti dia berselisih dengan kafilah dagangan daripada Quraisy. Jadi dia menggambarkan peristiwa tu berlaku secara fizikal. Sehingga kan pada pagi tu Abu Jahal tanya dia, "Ma bika ya Muhammad? Kenapa engkau ni wahai Muhammad?" Rasulullah sendiri tahu dah benda tu dia tak boleh nak explain. Kalau dia explain orang tak boleh terima. Bukan hari ni kita tak boleh nak explain. Hari ni pun memang lagilah susah kita nak explain peristiwa yang berlaku secara tak nampak tak logik. Tapi zaman Rasulullah sendiri merasakan perkara tu sukar untuk di-explain, dijelaskan kepada masyarakat. Yang antara hikmah juga penurunan wahyu tu berlaku dalam keadaan dipeluk oleh Jibril tu tadi, menurunkan kepada Rasulullah tentang wahyu yang pertama berlaku dalam keadaan baginda sedang di dalam bulan Ramadan dan baginda belum berpuasa lagi. Ketika itu kefarduan puasa berlaku selepas daripada hijrah tu sendiri pada tahun kedua kefarduan puasa tu tadi. Point dia adalah bagaimana penurunan wahyu berlaku dalam keadaan sedemikian. Rasulullah melihat satu perkara yang tidak pernah dilihat oleh dia sebelum daripada itu, sehingga dia balik dalam keadaan menggigil. Yang ni satu episod yang menarik. Bila dia balik dalam keadaan yang menggigil, dia kata kepada ahli keluarga dia, Zammiluni, maka Sayyidatina Khadijah peluk, selimutkan dia, ataupun ahli keluarganya selimutkan dia. Dan Rasulullah kata kepada Khadijah setelah dia tenang, dia kata, "Inni khashitu ala nafsi." Aku bimbang terhadap diri aku ni ada yang tak kena ke? Kerana dia rasa macam, iyalah, dia melihat satu perkara yang dia tak pernah lihat. Kemudian datang wahyu kepada dia, suruh baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menariknya adalah Khadijah menenangkan dia. Ini penutupnya. Khadijah menenangkan dia, dan kemudian Khadijah sebutkan sifat-sifat baik Rasulullah. Khadijah kata, "Innaka la tasilur rahim." Rasulullah kata, "Inni khasyitu ala nafsi." Khadijah kata, "Kalla abshir." Bergembiralah. Rasulullah kata, "Fa wallahi la yukhzika Allahu abada." Allah Taala tak akan sia-siakan kau. Innaka la tasilur rahim. Engkau ni adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Wa tasdiqul hadith, orang yang kalam yang benar. Wa tahmilul kalla, menampung kesusahan. Wa tuqrud dhaif, dan memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu orang-orang yang berkeperluan. Ini adalah salah satu kaedah juga mungkin kita belajar daripada hadis. Bila suami kita balik dalam keadaan yang kebimbangan ataupun stres, ada bebanan yang sedang dilalui, maka isteri itu yang menenangkan.
Sebab boleh sahaja, biasa sahaja berlaku juga dalam kalangan masyarakat, suami berlaku balik dalam keadaan yang stres tu tadi, dah lah kat luar pun stres, balik kat rumah pun kena marah pula lagi. Itulah kena marah macam tu kan. Itulah orang cakap jangan keluar malam, katakan macam tu, boleh juga berlaku. Tetapi apa yang berlaku kepada Rasulullah tu adalah salah satu contoh yang baik juga daripada peristiwa penurunan wahyu yang pertama daripada bulan dalam pada Isra' Mi'raj itu tadi, yang mana dia dalam nuzulul Quran tu tadi, yang mana dia berlaku dalam keadaan yang cantik, kemudian dipertemukan dengan malaikat, dipujuk oleh Sayyidatina Khadijah dan dibawa Rasulullah ke berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Yang ni adalah situasi pertama penurunan wahyu tu tadi, dan dalam kitab ni juga diceritakan bagaimana situasi-situasi lain penurunan wahyu tu tadi yang membuktikan bagaimana dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran, dan kita juga dah bincang sebelum ini bagaimana para sahabat, tabi'in dan juga salafus salih yang terdahulu memberikan fokus mereka dalam bulan Ramadan kepada Al-Quran, yang mana mereka sebanyak-banyaknya ataupun sebaiknya menghabiskan Al-Quran. Saya simpulkan semula perbincangan kita pada pagi ini. Yang pertama tu tadi mengenai tentang nikmat kesihatan yang sentiasa perlu kita syukuri dan perlu sentiasa kita insafi. Yang keduanya adalah mengenai tentang isu rumah tangga yang disebutkan dalam ayat hafizu ala salawati was salatil wusta tadi yang dibacakan oleh imam, menekankan tentang perihal salat dalam rumah tangga. Dan yang ketiganya mengenai tentang perihal penurunan wahyu yang berlaku dalam bulan Ramadan. 17 Ramadan nanti kita akan sambut nuzulul Quran seminggu lagi, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan, Rasulullah menceritakan tentang situasi tersebut, dan Quran dan bulan Ramadan ni Allah Ta'ala perkenalkan dia sebagai bulan Al-Quran. Maka sebaiknya dalam bulan Ramadan ni sebanyak-banyaknya lah kita sambut bulan Ramadan ni dengan Al-Quran. Dan bagi yang datang bagi yang datang waktu azan tadi, jangan lepas ini adalah perkara yang selalu ditekankan oleh ataupun pernah ditekankan oleh Sayyidatina Aisyah. Bagi yang sempat datang waktu azan tadi, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh, kerana Rasulullah SAW ni menurut Sayyidatina Aisyah dia kata rakaatai qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh ni adalah 2 rakaat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan fi safari wal hadar, sama ada dalam keadaan Rasulullah berada di Madinah ataupun berada dalam keadaan bermusafir. Kerana ada beberapa solat nawafil ketika Rasulullah bermusafir, Rasulullah tak tunaikan. Nawafil, kadang-kadang nawafil rawatib zuhur asar, adalah beberapa solat yang Rasulullah tak lakukan ketika dia bermusafir. Tapi kalau menurut Sayyidatina Aisyah, Rasulullah memang tak tinggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu tadi dengan bacaannya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Bersyukur kepada saya sudah bersama kita pada pagi ini. Sekian malam insyaAllah pada saat kita akan subuh itu sudah bersama Ustaz Azman ini. Dan seterusnya insyaAllah hari ini semua akan melakukan masalah lalu. Jadi tuan-tuan berikan amalan insyaAllah selepas sholat asar. Tetapi kalau begitu cepat jadi tidak dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.